Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 PTM, satu perjanjian telah ditandangi pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengalaman raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandangi antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Inti parti Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 terbagi kepada 5. Yang pertama, pengalaman raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Dan yang keempat, kedudukan agama Islam. Yang kelima, kedudukan bahasa Melayu. Pengalaman raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Bahagian 4. Negeri Persekutuan. Bab 1. Raja bagi Tanah Melayu. Yang pertama, hendaklah ada seorang raja bagi negeri persekutuan yang bergelar yang di-Pertuan Agong, dan kedudukan baginda itu teratas daripada semua orang-orang dalam negeri persekutuan, dan baginda itu tidaklah boleh dibawa apa-apa jua perbicaraan ke atasnya di dalam mana-mana jua mahkamah. Yang kedua, maka Permaisuri yang di-Pertuan Agong itu bergelar Raja Permaisuri Agong, yang darjatnya hendaklah berikut kemudian yang di-Pertuan Agong, iaitu teratas daripada semua orang-orang lain di dalam negeri persekutuan. Yang ketiga, maka yang di-Pertuan Agong itu hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja selama 5 tahun. Tetapi bolehlah baginda itu pada barang bila masa jua meletakkan jawatannya dengan mengirim sepuncuk surat ditandatanganinya kepada Majlis Raja-Raja, ataupun baginda itu boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja. Lalu berhentilah baginda daripada memegang jawatan setelah berhenti daripada menjadi raja itu. Yang keempat, syarat-syarat bahagian 1 dan bahagian 3. Jadual yang ketiga itu hendaklah terpakai tentang memilih dan memecat yang di-Pertuan Agong itu. 2. Kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberi dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan Undang-Undang Perkara 14. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat Perkara 15. Dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi Perkara 19. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 bahagian 3 Warga Negara. Bab 1 menjadi warga negara. 14.1. Dengan tertakluk kepada Fasal 2, orang-orang seperti yang tersebut di bawah ini menjadi warga negara menurut kuat kuasa undang-undang, iaitu A. Tiap-tiap orang yang sebelum Hari Merdeka menjadi warga negara persekutuan dengan menepati apa-apa syarat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948, sama ada menurut kuat kuasa undang-undang atau lain-lain daripada itu. Tiap-tiap orang yang lahir dalam negeri persekutuan pada ataupun selepas Hari Merdeka. Tiap-tiap orang yang lahir di luar negeri persekutuan pada ataupun selepas Hari Merdeka bapanya menjadi warga negara pada masa lahir itu, dan sama ada bapanya itu telah dilahirkan dalam negeri persekutuan ataupun bapanya itu bekerja dengan kerajaan negeri persekutuan ataupun kerajaan sesebuah negeri pada masa anaknya lahir itu. D. Tiap-tiap orang yang lahir di luar negeri persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka bapanya menjadi warga negara pada masa lahir itu, jika surat beranaknya itu didaftarkan di sebuah kedutaan Tanah Melayu dalam tempoh 1 tahun lepas lahir itu, atau lebih daripada 1 tahun seperti yang dimenangkan oleh kerajaan persekutuan.
berhubung dengan mana-mana satu kelahiran yang tertentu. 3. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum Melayu. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat rakyat tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. 153.1. Maka yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab atas perkara menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta hak-hak yang halal bagi kaum-kaum yang lain menurut syarat-syarat perkara ini. 2. Walau apapun dalam perlembagaan ini, tetapi dengan takluk kepada syarat perkara 40 serta perkara ini, yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan kewajipannya menurut perlembagaan ini dan undang-undang persekutuan secara yang wajib kerana menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan menentukan peruntukan bagi orang-orang Melayu dalam jawatan kerajaan selain daripada jawatan kerajaan negeri, scholarship, allowance atau lain-lain keutamaan tentang pelajaran atau latihan ataupun kemudahan khas yang diberi oleh kerajaan persekutuan, dan peruntukan surat kebenaran atau lesen jika dikehendaki oleh undang-undang persekutuan. Apabila jua surat kebenaran atau lesen tersebut untuk menjalankan apa-apa perusahaan ataupun perniagaan dengan takluk kepada syarat-syarat undang-undang itu dan perkara ini. Kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Agama di negeri persekutuan ialah agama Islam. Akan tetapi, agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana jua negeri dalam negeri persekutuan. Tiap-tiap seorang berhak mengikut agamanya sendiri dan boleh mengembangkannya, tetapi dengan tertakluk kepada fasal 4 di bawah ini. Siapa-siapa jua tidak boleh dipaksa membayar apa-apa jua cukai yang hendak dikhaskan, baik kesemua, sekali atau sebahagian daripadanya sahaja, kerana maksud-maksud agama yang lain daripada agamanya sendiri. Umat-umat tiap-tiap suatu agama berhak menguruskan hal ahwal agamanya sendiri, menubuhkan dan menjaga pertubuhan dan rumah-rumah kegunaan agama atau khairat, dan memperoleh dan memiliki harta dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Bahagian 12. Perkara am dan lain-lain. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dengan apa-apa jua jenis tulisan seperti yang diundang-undangkan oleh Parlimen, dikecualikan bahawa tidaklah sekali-kali seseorang ditegah atau dilarang daripada menggunakan selain daripada untuk maksud rasmi atau daripada mengajar atau mempelajari apa-apa juga bahasa lain, dan tiada apa-apa jua dalam fasal ini akan merosakkan hak kerajaan persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri tentang menjaga dan memelihara fasal, mengguna dan mempelajari bahasa apa-apa jua kaum lain di negeri persekutuan.